Tapi tahu ini screwdriver screwdriver. Raimi pernah beli screwdriver? Ya. Agaknya berapa ringgit satu screwdriver? Yalah, dalam set macam ini mungkin tak sampai RM20 yang jenis baik lah. Kalau jenis Bosch itu mungkin tak sampai RM20 lah. Kalau yang ini kita orang kata yang tak ada brand ni RM3-4 Lelong tepi jalan ya. Beli laporan Auditor General yang dikeluarkan baru-baru ini menyentuh tentang beberapa pembaziran dan juga penyelewengan, kemungkinan penyelewengan. Antaranya yang menimbulkan adalah isu pembelian screwdriver oleh sebuah kementerian yang dikatakan harganya lebih kurang RM42. Mesti saya rasa dalam satu set agaknya yang dibeli dengan harga RM200 lebih. Jadi mungkin YB ingin komen sikit. Isu ini bagi saya it is a long standing issue. Isu ini bukan baru sebenarnya. Kalau kita membaca dengan teliti setiap tahun tentang laporan audit negara, saya mendapati komen-komen, kritikan yang diberikan oleh Ketua Audit Negara ini sangat kritikal. Dua perkara pokok yang saya suka untuk menyatakan sekali lagi pada petang ini, iaitu dua perkara teras yang tidak pernah tinggal dalam kritikan teguran Ketua Audit Negara adalah pertama sekali amalan rasuah di kalangan jabatan kerajaan dan agensi-agensinya. Yang kedua adalah delivery system, sistem penyampaian yang tidak cekap. Ini adalah merupakan isu yang dah lama disentuh, dan screwdriver dan alat-alat sukan yang melibatkan kementerian belia dulu zaman Datuk Isyamuddin dahulu, ini bukan perkara baru ya. Kami telah bercakap tentang perkara ini dalam parlimen dengan bukti-bukti, dengan fakta-fakta, dengan dokumen-dokumen yang kita bawa, tetapi ianya tidak pernah disensasikan, apa yang sebut tadi, dalam berita perdana ataupun akhbar mainstream kerajaan. Jadi bagi saya, isu screwdriver ini adalah isu yang berlalutan. Ia tidak ada satu tindakan yang drastik yang rakyat boleh nampak bahawa ada kesungguhan daripada pihak kerajaan untuk bertindak, memberikan satu kebebasan yang penuh dan dengan penuh integriti kepada BPR untuk menyiasat. Ini tidak berlaku, dan apa yang didakwa oleh Pak Lah pada hari pertama yang dia dinobatkan sebagai Perdana Menteri setelah dia mengangkat sumpah, Pak Lah berjanji untuk membenteras rasuah sampai ke akar umbi. Rakyat masih menunggu janji itu. Itu saya selalu mengemukakan bahawa kalau kerajaan serius untuk memastikan the real culprits ini, penjahat-penjahat ini ditangkap, didakwa, kembalikan integriti BPR. Saya membawa contoh setelah saya meneliti sebuah buku yang bertajuk The Reluctant Politician, yang mengisahkan sedikit sebanyak tentang bagaimana efisiennya pentadbiran Tun Razak dan timbalannya Tun Dr. Ismail pada waktu itu, yang diakui oleh kawan dan lawan, oleh ahli parlimen pada waktu itu, tentang bagaimana tegasnya Tun Razak, tegasnya Tun Dr. Ismail di dalam memastikan wang rakyat amanah ini dijaga dengan baik. Saya rasa saya cukup objektif untuk bercakap hari ini dalam parlimen dan di luar parlimen. Saya minta UMNO ambil contoh pemimpin kamu. Jadi saya minta supaya orang UMNO kembali merenung. Kalau mereka bercakap tentang legasi Tun Razak, mereka hanya bercakap dari segi slogan saja. Sekarang ini orang mahu melihat kita managing the substance, bukan you managing the symbols lagi. Rakyat nak melihat bahawa kamu walk the talk. Kamu mesti cakap, buat apa yang kamu cakap. Jadi di zaman Tun Razak, di zaman Tun Dr. Ismail, waktu itu saya baca dalam buku ini, kalau orang UMNO datang menjumpa mereka untuk bincang pasal UMNO, mereka dihalau keluar daripada pejabat. Mereka nak bincang pasal UMNO, kita bincang di pejabat UMNO. Tapi hari ini kita melihat UMNO telah menggunakan platform politik untuk perniagaan. Ini disebut dalam buku UMNO dan Perniagaan.
yang ditulis oleh UKM. UKM menerbitkan buku ini dan saya bawa juga hujah dalam parlimen. Dia bukan buku picisan, dia bukan buku jalanan, tapi dia buku akademik yang ada fakta yang segelintir daripada elit UMNO menggunakan kesempatan untuk mengayakan diri mereka, kroni-kroni mereka. Jadi bagaimana ini boleh berlaku dan bagaimana ianya boleh dibenteras sehingga kan kita hari ini melihat rasuah ni corrupt to the core, rotten to the core. Jadi BPR mesti dikembalikan. Tun Dr. Ismail dan Tun Razak dan Tunku Abdul Rahman dulu memberikan kuasa penuh kepada BPR, iaitu di samping mereka ada kuasa menyiasat, tapi mereka ada the right to prosecute, untuk mereka mendakwa, mengheret mereka-mereka yang terlibat ini ke mahkamah. Tapi hari ini kuasa itu tidak ada. BPR hanya menyediakan kertas siasatan dan memulangkannya kepada AG. Ini tak betul dari segi prosedur. Jadi kalau kita nak mengembalikan masalah hari ini, bukan screwdriver. Screwdriver ini satu contoh yang sensasi. Port Kelang zone free sebagai contoh. Isu IGP dan Timbalan Menteri Dalam Negeri yang terlibat dalam skandal rasuah yang melepaskan bapa-bapa gangster dalam negara kita. Negara terus dilanda oleh jenayah. Negara terus mengalami trauma. Yang paling baru kes adik Nurin, ya. Gangster-gangster berleluasa kerana apa? Bapa-bapa gangster tidak didakwa. Ordinans darurat tidak lagi diaplikasikan dalam bentuk yang sebenarnya. Berlakunya rasuah. Jadi bagi saya, kalau BPR tidak diberikan kuasa ini, jadi sampai bila pun, sampai kiamat pun rasuah tidak boleh dibenteras.